Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Muhammad Zulfaqar Berojani Elias Rudaini sebagai hos anda pada hari ini untuk kita mengetahui tentang tajuk yang berkaitan dengan jenayah rasuah. Okey, apabila seseorang itu ditangkap oleh Suruhanjaya Penjagaan Rasuah Malaysia, maka beliau akan ditangkap dan dipenjara selama 20 tahun minima, iaitu RM10,000 denda atau kedua-duanya sekali. Okey, seterusnya saya akan menunjukkan video jenayah yang melibatkan lakonan daripada kami semua. Seterusnya akan menunjukkan infografik yang berkaitan dengan untuk mencegah jenayah rasuah. Selamat menonton. Hello, Mak Dabal. Hai, Zul, apa khabar? Hello, Jatra. Lama tak jumpa. Ya, lama tak jumpa. Zul, tadi you call nak jumpa kat sini. Kenapa? Oh, hello, Mak Dabal. Oh, saya call awak tadi sebab ni saya ada nak ni ada projek. Projek bangunan dekat Kuala Lumpur tu. Projek ni adalah 4 juta juga lah. Jadi saya nak awak jadi manajemen lah untuk buat projek ni. Macam tu lah, saya dah siap projek tu, settle lah saya kita. Boleh. Boleh je bos, ada masalah. 4 juta kan? 4 juta je. Boleh. Tapi ada ke komisen untuk saya? Ada. Komisen ada. Komisen tu apa? Komisen tu macam rasuah lah. Rasuah boleh je. Nanti duit ni cukup lah untuk rasuah sikit-sikit lah. Boleh lah. Untuk kita buat projek. Macam biasa lah. Takkan kita kan dah kenal lama. Betul. Biasa lah. Okey, ni Madabang duit untuk 4 juta untuk projek mengenai kat Kuala Lumpur. Okey Zul. Dapat proyek besar 4 juta ni. Ni dengan komisen ni kaya lah aku. Oh, jangan ambil rasuah. Jangan ambil rasuah. Tadi je. Bangun. Oh, jangan ambil rasuah. Ikut saya pergi balai. Cepat. Sekejap. Pengenalan rasuah. Menurut Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM, rasuah didefinisikan sebagai penerimaan atau pemberian suapan sebagai upah atau dorongan untuk seseorang individu kerana melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan yang berkaitan dengan tugas rasmi. Suapan terdiri daripada wang, hadiah, bonus, undi, perkhidmatan, jawatan, upah dan diskaun. Kesan rasuah kepada negara. Terdapat 5 kesan rasuah kepada negara, iaitu pertama, menjejaskan imej dan kredibiliti negara. Kedua, iaitu pembangunan tidak seimbang dan saksama. Ketiga, iaitu melahirkan pegawai yang tidak amanah, tidak jujur dan gagal dalam pelaksanaan sesuatu tugas. Yang keempat ialah menjejaskan kualiti infrastruktur program. Dan kelima ialah melumpuhkan fungsi organisasi. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang punca-punca berlakunya rasuah. So, berdasarkan laporan Penat Anti Rasuah 2019-2022, SPRM, rasuah berlaku kerana kegagalan pentadbiran. Yang kedua adalah konflik kepentingan. Yang ketiga adalah kelemahan kawalan dalaman dan ketidakpatuhan. Yang keempat adalah kurang ketulusan. Dan yang kelima adalah lain-lain. Itu kurang sukukan dan kesedaran, ranah biokrasi, kurang pengesanan awal rasuah, kelemahan dan penguatkuasaan undang-undang. So, biasanya bila masyarakat kita, kepentingan masyarakat kita ni meningkat, so masyarakat kita biasanya apabila berlakunya apa-apa kesilapan ke atau kesalahan, biasanya masyarakat menutupi kesalahan tersebut dengan memberi rasuah, iaitu memberi rasuah dari segi duit, hartanah dan lain-lain. Yang seterusnya adalah saya akan menerangkan tentang faktor berlakunya rasuah. Yang pertama adalah wujud peluang di hadapan mata. Yang kedua adalah lemah sasiah peribadi. Yang ketiga adalah peraturan kerja yang lemah. Yang keempat adalah memudahkan karena biokrasi. Dan yang terakhir adalah kenaikan kos sara hidup. So, zaman sekarang ni kos sara hidup sedang meningkat. So, bila meningkat, masyarakat memerlukan wang, iaitu duit yang secukupnya untuk
menyara keluarga mereka. So bila mereka tak dapat gaji yang secukupnya, kerja ataupun perkara yang mereka boleh buat adalah mengambil rasuah. Mengambil rasuah. Dan seterusnya adalah masyarakat zaman sekarang ni juga malas untuk bekerja keras. Sebab apa? Bila kos dah meningkat, mereka pun berasa malas untuk bekerja, dan ini menyebabkan sasiah peribadi mereka semakin lemah. Apabila mereka malas, mereka mencari jalan pintas untuk menjana wang. Membentangkan kesedaran rasuah utama, meminta atau menerima rasuah Seksyen 16 dan 17 A Akta SPRM 2009. Seterusnya, menawar atau memberi suapan Seksyen 17 B Akta SPRM 2009. Mengemukakan tuntutan palsu Seksyen 18 Akta SPRM 2009. Akhirnya, menggunakan jawatan atau kedudukan untuk suapan pegawai bukan awam Seksyen 23 Akta SPRM 2009. Seterusnya ialah cadangan membanteras rasuah. Kerajaan perlu komited dan telus membanteras gejala salah guna kuasa dan rasuah bermula daripada pemimpin negara, khususnya yang berlaku di kementerian dan jabatan atau agensi kerajaan. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM mesti mengutamakan fokus pada sektor atau bidang tertentu yang dikenal pasti menjadi titik punca merebak dan giatnya gejala rasuah. Jaminan untuk menjalankan siasatan secara bebas dan kuasa untuk mendakwa juga mesti diberikan kepada SPRM. Orang awam mesti menolak semua bentuk dan unsur rasuah, memberikan sokongan dan bantuan kepada agensi penguatkuasa yang berkaitan dan memastikan individu yang telah didakwa atau disabitkan dengan kesalahan rasuah dan salah guna kuasa ini tidak lagi menduduki mana-mana jawatan berkaitan kepentingan orang awam dan negara, termasuk lantikan politik. Pejabat awam perlu berani tampil sebagai pemberi maklumat atau saksi bagi mendedahkan salah laku yang berlaku dalam perkhidmatan awam. Pada masa sama, kerajaan perlu menyediakan suasana yang kondusif termasuk pada aspek peruntukan undang-undang bagi membolehkan mereka berbuat demikian. Disebabkan dalam kehidupan masyarakat pada hari ini, amalan memberi hadiah merupakan suatu amalan yang menjadi kebiasaan, tapi perkara tersebut telah diperhalusi dan diberikan sesuatu tata cara atau perkeliling yang perlu diikuti oleh mana-mana pihak. Pihak yang bertanggungjawab dan diberi kuasa untuk menangani masalah ini, terutamanya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, perlu mengambil berat dan sentiasa memikirkan inisiatif baru bagi membolehkan mereka sentiasa kehadapan dalam memastikan jenayah rasuah ini dapat dibendung dengan sebaik mungkin. Permulaan kepada pencegahan ini perlu disemak dari peringkat akar umbi seperti kanak-kanak hinggalah kepada peringkat pucuk seperti para pemimpin. Sekiranya setiap lapisan masyarakat sentiasa diberi peringatan berkenaan dengan bahaya jenayah rasuah, maka lahirnya masyarakat yang prihatin dan sentiasa peka serta saling ingat mengingati antara satu sama lain, yang mana akhirnya jenayah rasuah tidak mampu untuk terus menular dalam kalangan rakyat di negara ini. Okey, itu sahaja video jenayah rasuah dan infografi berkenaan dengan jenayah rasuah. Kita sebagai rakyat Malaysia perlu iktibar dalam video jenayah tersebut. Sebagai rakyat Malaysia, kita perlu bertanggungjawab dan amanah melakukan sebarang pekerjaan di dalam talian ataupun di luar talian. Itu sahaja untuk hari ini. Sekian, terima kasih. Ingat, perangi rasuah, hidup bahagia.